Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azim wa ila masyayikhina al-muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina, syai'un lillahi lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ij'alna minaz zahidin waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal faqir waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas shalihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab Riyadhus Shalihin. Malam ni kita sambung muka surat 7, hadis yang pertama dari bab yang pertama. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif dari Amirul Mukminin Abi Hafaz Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sahih. Artinya, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sanya bagi tiap-tiap orang itu apa yang diniatkannya.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, didapatinya dunia itu, ataupun seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia telah berhijrah terhadapnya. Diriwayatkan oleh dua imam muhdithin, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin mudah-mudahan bin Abu Burdah Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Radhiyallahu anhuma. Dalam kitab-kitab mereka berdua, iaitu apa dia tu? Terpadam atas padam. Nampak? Iaitu apa? Sahih kitab ni. Sahih itu. Jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa? Ya Allah, muka surat 7. Orang tengok handphone. Iaitu apa tu? Sin ke tu? Oh, sesah-sah kitab yang tersusun. Itu. Jadi sesahih kitab yang tersusun. Sin tu ya. Terpadam. Maknanya dua kitab yang paling sah, yang paling tersusun, begitu. Baik, maksudnya sah dan tidaknya segala amal adalah bergantung dengan niat. Yani sah ataupun tidak sahnya amal itu bergantung dengan niat. Amal yang tidak disertai dengan niat tidak lebih dari sesuatu perbuatan biasa sahaja. Contohnya kita solat. Kita solat maghrib tapi niat isyak, sah tak? Tak sah. Kita niat tunai tapi nak solat qada, sah tak? Tak sah juga. Begitu maksudnya kena niat. Jadi nak mensahkan sesuatu amalan mesti dengan niat. Apa niat kita? Ya. Jangan pula kita faham tak pakai tudung pun tak apa, asal niat baik. Ada juga orang kata lagu itu, kita tak solat pun tak apa, janji niat kita baik. Apa yang niat ni? Solat tidak. Jadi jangan kita kata niat baik sahaja maka jadi sah amalan kita. Niat yang baik tak tentu jadi baik kalau pelaksanaan yang paling utama tidak kita tunaikan.
iaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah tak ada pun niat tadi yang sah tu pun jadi tak sah. Fala yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maka tidak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang diibadahkan. Maka jaga mulai. Ya, kepala bagi sah segala ibadah itu ialah mengenal Allah dulu. Lepas tu barulah niat yang betul. Ya, kenal Allah dulu, lepas tu barulah mari niat yang betul. Baik, habis. Amal yang tidak disertai dengan niat tidak lebih dari sesuatu perbuatan biasa sahaja. Contohnya kita makan nasi, niat apa? Niat lapar nak pergi kenyang, dapat kenyang je lah. Tapi kalau kita makan nasi, niat nak mensyukuri nikmat Allah, dapat pahala. Ya, kita buat rumah, niat nak mensyukuri nikmat Allah, dapat pahala. Macam Nabi Sulaiman, dia buat istana yang tidak ada lebih indah daripada istananya pada zamannya. Pada zaman Nabi Sulaiman tak ada satu istana di dunia ni yang lebih canggih, lebih lawa daripada Nabi Sulaiman. Ini disebut dalam Al-Quran. Lantainya daripada kaca, daripada kristal. Ya, bila pijak atas tu terasa macam pijak atas air. Rupanya kristal. Ya. Jadi Nabi Sulaiman dia buat istana tu lawa-lawa, kenapa? Kerana mensyukuri nikmat Allah. Maka keindahan istana Nabi Sulaiman bukan dibuat atas dasar bermegah-megah seperti mana Fir'aun membesarkan istananya, tapi dibuatnya istana itu atas dasar mensyukuri nikmat Allah. Baik, Allah bagi dia rezeki banyak, maka dia buat istana dia lawa-lawa kerana nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri tadi. Di mana istananya itu dihiasi dengan berbagai-bagai ibadah di dalamnya. Ya, berbagai-bagai ibadah. Dia tak panggil joget lambak main menari dalam istana dia. Dia tak panggil dandu ke mari menyanyi dalam istana dia dah. Macam setengah-setengah orang hari ni buat istana lawa-lawa, lepas tu panggil K-pop, mari mengepok-ngepok dalam istana. Tu jadi apa? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Jadi setiap nikmat, setiap amalan yang kita buat mesti niat kerana Allah. Nak jadi niat kerana Allah tu terlebih dahulu mesti ma'rifatullah. Barulah jadi niat kerana Allah. Tak akan jadi niat kerana Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Tidak akan jadi niat kerana Allah kalau dia tak mengenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak niat kerana Allah? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak beribadah kepada Allah, untuk Allah? Tak boleh jadi kerana Allah. Contohnya kita, ya, kita bekerja. Kita bekerja dengan niat nak tolong mak kita di kampung, contohnya. Bila kita niat nak tolong mak kita di kampung, terlebih dahulu kita sudah kenal mak kita. Barulah kita boleh niat, aku kerja ni sebab nak tolong mak di kampung. Kalau mak dia pun dia tak kenal, aku niat ni nak tolong mak aku di kampung. Mak kau siapa? Tak, aku tak tahu mak aku siapa. Jadi niat tu lagu, sia-sia, tak masuk akal, mustahil. Mustahil niat tu jadi kerana Allah kalau dia tak kenal Allah. Dan barangkali juga Allah yang dia maksudkan itu bukan Allah yang sebenar. Jadi menyembah nafsu.
menyembah berhala, wal iyazubillah. Maka tu dia kata innamal a'malu binniyati, yang sesungguhnya tiap-tiap amal tu dengan niat. Kalau dia niat kerana Allah, maka jadilah berpahala. Namun niat kerana Allah tak akan terhasil selagi dia tidak mengenal Allah. Begitu. Kemudian dia kata apa lagi? Dan apa yang diniatkan oleh seseorang itulah yang diperolehinya. Jika dia melakukan sesuatu amal bakti dengan niat ikhlas untuk mendapat pahala dari Tuhan, akan diperolehinya pahala itu. Tetapi kalau amal itu diusahakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan dunianya semata-mata, seumpama seorang yang beramal dengan niat untuk memikat hati seorang perempuan yang hendak dikahwininya, akan sampai juga kelak hajatnya terhadap perempuan itu. Tetapi dari amal yang dijadikannya landasan itu, tiadalah ia beroleh pahala, dapat kahwin dia lah. Baik, hadis ni nak cerita dia, asbabul hadis ni dia disebut dalam kitab-kitab yang lain. Satu ketika Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala supaya berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka setelah lama buat plan untuk berhijrah ke Madinah, sampailah pada hari yang ditunggu-tunggu. Maka pada hari nak hijrah tu, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampailah habis. Maka Nabi ini dia bersabda, bukan semata-mata bersabda, tetapi dia dapat lihat hati setiap orang yang nak hijrah. Ya. Terlebih dahulu orang yang hijrah ni pergi dulu. Nabi pergi kemudian. Nabi pergi dengan 4 orang. Ya, Nabi pergi dengan 4 orang. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, dan seorang pemandu. Ya, pemandu pelancong. Jadi 4 orang. Baik. Sebelum tu sahabat-sahabat ni pergi dulu. Ya, dia pergi beberapa fasa, berapa rombongan ya. Maka kata Nabi SAW, ya, bagi orang yang nak berhijrah ini, Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Ni amal hijrah ini dengan niat. Apa kamu niat, kamu dapat. Kalau kamu niat kerana Allah, maka kamu dapatlah ma'rifatullah. Kamu dapatlah pahala daripada Allah dengan sebesar-besar pahala. Kerana hijrah itu perintah Allah. Ya. Dan siapa hijrah kerana dunia, dapatlah dunianya. Dan siapa hijrah kerana seorang perempuan, maka dapatlah dia menikah dengan dia. Maka di kalangan mereka itu ada seorang laki-laki. Dia pun tak pernah beritahukan Rasulullah, tapi Rasulullah ni kasyaf. Ni kasyaf ni cerita. Ya, Rasulullah tahu ada seorang pemuda dalam kalangan mereka yang mukmin yang nak berhijrah ke Madinah ni, dia ni ada falling in love dengan seorang perempuan. Perempuan tu duduk di Madinah. Dah lama dah berkawan, nak berkahwin. Tapi perempuan ni dia tak nak hijrah ke Mekah. Pasal dia sayang nak tengok mak bapak dia di Madinah. Jadi perempuan ni buat syarat. Kalau kau nak kahwin dengan I, you datanglah sini, duduk di sini. You hijrah ke Madinah, kita kahwin. Kalau I tak nak pergilah ke Mekah sana.
sayang nak tinggal mak ayah ai, kata dia. Jadi tu yang laki ni dia pening kepala, macam mana nak pergi duduk Madinah. Dia tak pernah duduk di Madinah, ya, apa kerja nak buat. Tiba-tiba dapatlah ya seruan ataupun hukuman dari dapatlah hukuman dari Allah agar umat Islam yang selalu ditindas di Mekah ini agar berhijrah ke Madinah. Maka bila dia dengar berita Nabi suruh hijrah ke Madinah dan ramai orang nak hijrah ke Madinah, oh dia up-up ya. Seronok tak kira. Seronok tak kira lah. Sebab apa? Ada peluang lah dia berkahwin dengan perempuan ni. Jadi dia pun salah seorang yang nak hijrah ke sana. Sebab niat dia nak kahwin dengan buah hati dia ni. Buah hati pengarang jantung dia ni. Itulah Nabi kata, ya, awim ra'atin yang kihuha. Kalau dia nak hijrah tu dengan sebab seorang perempuan, maka dia akan dapat mengahwininya. Akhirnya setelah berhijrah, sungguh ya, pemuda ni kahwin dengan perempuan yang kata dekat dia dulu ni, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau hijrah ke Madinah, aku sendiri tak nak pergi ke Mekah. Maka siapa ikut cakap Nabi, dia akan sampai hajat dia. Ya. Siapa ikut cakap Nabi, dia akan sampai hajat dia. Ada pula di kalangan mereka itu yang berhijrah ke Madinah sebab nak bina perniagaan baru. Ya, sebab nak meniaga perniagaan baru. Maka sungguh dia dapat jadi orang kaya di Madinah. Ya, sebab nak cari dunia tadi, dapat sungguh dunia dia. Ni Nabi cakap ni betul-betul jadi. Tapi kebanyakan sahabat yang berhijrah, mereka berhijrah semata-mata kerana mencari keampunan dan keredaan Allah, untuk mencari kasih sayang Allah. Maka mereka dapatlah kasih sayang Allah itu dengan setinggi-tinggi kasih sayang, ya, dengan hijrahnya mereka ke Madinah. Baik, itu asbabul hadis ini. Hadis ini panjang huraiannya. Kalau kita nak hurai, saya nak hurai sikit lagi, ya. Jadi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ini tak terhentilah di atas niat berhijrah dari Mekah ke Madinah sahaja, tetapi apa juga kerja buat kita yang kita niat, ya, yang kita niat, ya, untuk jadi ibadah. Maka perkara yang asalnya harus boleh jadi pahala, boleh jadi ibadah, dengan sebab niat kita nak jadikan dia sebagai amalan untuk kita buat bekalan. Contohnya apa dia? Kita berniaga. Kita berniaga apa? Tak kira lah apa berniaga apa. Ya, kita berniaga apa pun. Jadi kita niat kenapa? Kerana niat untuk mencari keampunan dan keredaan Allah. Maka berniaga yang kita buat itu dapatlah pahalanya. Contohnya, ya, kita berniaga apa? Untuk tegakkan fardu kifayah, maka dapatlah pahalanya. Baik. Begitu juga kalau orang berniaga tadi, dia niat nak jadi kaya, maka jadi kaya je lah. Ini dapat kaya, tapi tak dapat pahala daripada Allah, sebab nak cari harta kekayaan. Sebab benda tu harus. Kita tidur sebab apa? Tidur sebab mengantuk, dapat tidur je lah. Haram tak? Tak haram, harus. Tapi tak dapatlah pahala. Ya, apakah baiknya belum tidur tu kita berniat, aku tidur ni mudah-mudahan, ya, nanti aku boleh bangun solat, aku dapat solat dengan menjaga ibadahku kepada Allah, agar tidak jadi mengantuk dan bermalas-malas tak kala mengerjakan ibadah. Kalau dah aku tidur, nanti rokok aku boleh lama sikit.
nanti sujudku boleh lama sikit, nanti berdiriku boleh lama sedikit, nanti tahiyat akhirku boleh lama sedikit. Kalau aku solat dalam keadaan aku mengantuk, diri pun tak lama. Barangkali Fatihah dah, rukuk dah, ya, surah aku dah tak baca. Pasal apa? Aku kalut sembahyang, aku kalut solat. Pasal nak cepat habis. Sebab apa? Sebab nak masuk bilik landing time. Jadi kalau kita tidur dulu niat untuk menguatkan ibadah tadi, maka tidur itu adalah pahalanya di sisi Allah jadi ibadah. Jadi amalan-amalan harian kita ini ada dua jenis. Yang pertama amalan ikhtiyariyah. Ya, amalan ikhtiyariyah yang harus, amalan pilihan kita lah, kita nak buat atau tak buat. Yang kedua, amalan yang namanya ibadah yang khususiyah. Ibadah yang khususiyah ni apa dia? Seperti solat, seperti puasa, baca Quran, solat sunat, sedekah, bertasbih, berselawat, bertahlil, bertahmid, berzikir dan apa jugalah. Maka semua tu namanya ibadah yang asalnya itu ibadah yang sudah disyariatkan. Ibadah-ibadah ni kita buat tak berhajat kepada niat. Kita buat saja dapat pahala. Kita buat saja dapat pahala. Cuma jangan salah niat. Kalau salah niat dapat dosa. Umpamanya apa dia? Kita bangun malam, solat tahajud dengan niat apa? Dengan niat nak orang tahu kata kita ni rajin ibadah. Maka jadi apa? Sum'ah. Ya. Kita pergi masjid awal-awal dengan niat supaya orang kata kita ni warak. Maka jadilah sum'ah campur riak. Dah niat hati itu sudah terseleweng. Jadi niat tadi seperti mana yang kita sebut dulu, ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Mula-mula dia cuma khutrah, bisikan hati. Khutrah semata-mata khutrah mutlaqan. Ya, khutrah semata-mata khutrah. Dia niat, dia datang, dia hampir, dia apa, dia bisikkan secara spontan. Contohnya apa dia? Ya, contohnya aku nak tunjuk kat dia yang aku ni rajin. Dia datang sekaligus. Itu namanya khutrah, bisikan. Aku nak baca Quran ni, baca sedap sikit lah, bagi orang kata aku ni orang baik-baik. Contohnya aku ni rajin, aku ni orang baik-baik. Baik, dia datang sekaligus. Tu namanya khutrah. Ya, khutrah tu namanya bisikan, bisikan yang belum jadi niat. Bisikan tu tak berdosa. Ya, terasa nak riak, terasa nak riak. Jadi terasa saja tu tak berdosa. Tu namanya khutrah, bisikan. Kemudian dia datang balik. Sekali dulu pergi kali pertama, tu khutrah. Nanti dia datang balik kali kedua. Dia datang balik kali kedua, maka dia jadi taraddud bil khutrah. Apa taraddud? Pergi datang khutrah tu. Nak riak ke nak ikhlas? Nak riak ke nak ikhlas? Dia kali kedua. Maka datang yang tu tak kuat lagi pun tak berdosa. Yang ketiga, marilah dia qasad. Aku nak riak. Nombor 3, aku nak riak. Dia mari nombor 3, aku nak riak tu qasad, itu pun belum dosa lagi.
Datang pula kali keempat, namanya iltizam bil qasdi. Ya, komitmen untuk riak. Dia buat keputusan dah, gedebung, aku mesti riak ni. Dia niat nak riak tu baru berdosa. Dia sampai iltizam bil qasdi, itulah namanya niat. Niat tu duduk dah nombor 4 tu. Jadi maknanya belum niat tu duduk nombor 3, qasad tadi. Ya. Tadi belum sampai nombor 3, sampai nombor 3 tu tak berdosa lagi sebenarnya. Tapi bila sampai nombor 4, yang tu berdosa. Ada orang kata niat nak buat jahat tapi tak buat, tak berdosa. Itu niat yang sampai nombor 3. Kalau sampai nombor 4 tu berdosa. Yang tu kena taubat. Pasal dah ada iltizam. Ada iltizam maknanya dah jadi taklif syarak. Tentu hang dosa walaupun tak buat. Ya. Jadi yang katakan tak jadi dosa selagi belum buat dosa, iaitu kalau sampai pada qasdun, qasad, niat, yang nombor 3. Tapi kalau dah sampai iltizam, yang tu berdosa walaupun belum buat. Yang ni kena taubat. Sebab tu kata Imam Ghazali, ya, taubat ni 3 peringkat. Yang pertama, taubat daripada dosa. Yang kedua, taubat daripada keinginan untuk buat dosa. Nombor 3, taubat daripada kelalaian, daripada ingat kepada Allah. Jadi jangan duk kata niat tak apa, tak berdosa. Niat tak berdosa tu kalau semata-mata qasdu. Tapi kalau adalah iltizam dengan qasad tadi, itu berdosa. Itu berdosa. Ya. Jadi yang kata niat tak berdosa, buat jahat baru dosa. Niat buat jahat tak berdosa, yang buat jahat baru berdosa. Itu yang nombor 3. Yang nombor 3 tu, jangan ada keazaman yang penuh. Keazaman yang penuh tu, itu jadi berdosa. Cuba tengok niat kita duduk kat mana? Khutrah ke? Ataupun taraddud bil khutrah, ataupun qasdu, ataupun iltizam bil qasdi. Iltizam bil qasdi ni inilah niat. Macam kita solat, Allahu Akbar, aku solat fardu isya imam, aku solat fardu isya makmum. Baik, yang tu iltizam bil qasdi. Ya. Maksudnya komitmen dengan qasad kita, komitmen dengan niat kita. Kalau kita tidak komitmen dengan niat kita nak solat, tak sah solat. Solat tak niat tak sah. Itu dalam mazhab kita Syafi'i, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Baik. Jadi itulah makna niat. Jadi niat ini dia bukanlah satu perkataan yang disusun seperti kita buat surat. Ya, kita buat surat, tulis surat, itu perkataan, tulisan daripada rasa hati, maka jadilah keping surat. Tapi niatnya dia bukan surat. Ya. Niat bukan surat, dianya ialah yang tersirat, bukan yang tersurat. Dia tersirat, ya, iaitu satu kesedaran inginkan sesuatu. Dia tersedar ingin sesuatu. Jadi kalau solat, ya, kita niat usolli, qasad ta'aruf ta'yin, qasad aku solat.
ta'arud fardu ta'yin zuhur. Aku solat fardu zuhur. Jadi bila ada tiga-tiga itu, mestilah qasad tadi itu hingga sampai kepada al-qasdu bil iltizam. Ya, niat dengan niat serta komitmen nak buat kerja. Niat saja tak ada komitmen tak jadi. Ya. Jadi kita niat solat, aku solat fardu zuhur. Jadi kita solat, kita niat tu kita hadirkan ke dalam hati dengan perasaan apa? Dengan perasaan tidak kita buat akan solat ini semata-mata mencari keredaan Allah. Ini bagi orang awam. Jadi tak kala kita niat solat, jangan masuk sebarang ingatan yang lain. Maka sebarang ingatan yang lain tu menyebabkan komitmen kita jadi rosak. Punca masuk ingatan yang lain kerana kita tidak mengenal Allah. Maka itulah kata ulama, kata ulama apa dia tadi? Kata ulama, fala yasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan kenal yang disembah. Jadi kena kenal Allah dulu. Kita tak kenal Allah, itulah punca kita tidak boleh hadir hati dalam solat, ingat kepada Allah. Jadi ingat Allah ni macam mana rupa dia? Apa maksud ingat Allah? Ingat Allah ni bagi orang awam ialah memandang anugerah Allah di dalam segala gerak-gerinya. Memandang anugerah Allah dalam segala gerak-gerinya. Maka ini orang awam yang soleh namanya. Maka apa dia buat semua ni berpahala. Terkadang dia jatuh dosa kecil, maka dia minta ampun dengan Allah dan dia bertaubat. Ini orang memandang anugerah Allah. Bukan orang wali, orang soleh dia. Zalika fadlun minallah. Itu ingat Allah darjah orang awam. Apa yang dia buat, dia ingat Allah. Dia nampak ini anugerah Allah. Dapat aku solat, Allah yang menganugerahkan aku hidayah taufik. Kalau Allah Ta'ala tak menganugerah aku hidayah taufik, maka tak dapat aku nak solat. Dia berzikir, Allah yang menganugerahkan hidayah dan taufiknya, dapat lidah aku menggerakkan menyebut nama Allah. Kalau Allah tidak menganugerahkan, tak dapat aku nak buat. Itu orang yang memandang anugerah Allah. Ini orang awam yang soleh, belum wali. Kalau peringkat wali, peringkat wali dia lain. Peringkat wali paling rendah, dia akan memandang af'alullah, perbuatan Allah. Maka sentiasalah dalam kehidupan dia memandang perbuatan Allah. Hapus rasaan di mata hatinya perbuatan makhluk dalam memandang, dalam merasakan segala perbuatan yang terbit di alam adalah perbuatan Allah. Maka benda ini sentiasa duduk dalam hatinya, tak hilang-hilang. Itulah nama ingat Allah. Itulah namanya zikrullah. Hakikat zikrullah itu bukan lidah. Hakikat zikrullah itu ialah perjalanan kerohaniannya ke alam Rabbaniyah, yang menyebabkan rohani sentiasa berdamping dengan Allah. Berdamping dengan mana tak pernah lupa-lupa. Itu maksud orang ingat Allah. Ada orang yang ingat Allah lebih tinggi daripada memandang af'alullah, tapi memandang asma Allah. Maka itu dinamakan tauhidul asma, wahdatul asma. Lebih tinggi pada tu orang yang sentiasa memandang sifat-sifat Allah, maka itu dinamakan tauhidus sifat ataupun wahdatus sifat. Dan yang paling tinggi, tak ada dah lebih tinggi pada ini, iaitu orang yang memandang zat Allah.
maka tu namanya orang yang tauhid zat. Maka dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Lain pada Nabi Muhammad tak dapat tauhid zat, dapat memandang zat Allah. Maka terjadi ia akan zat Allah yang ia saja yang tahu. Ya, kita tak tahu. Baik, habis. Itulah makna innamal a'malu binniyati, ya. Kalau dari segi pekak ni, kalau kita nak beli kereta, beli rumah, beli cash harganya 100,000, beli hutang 120,000, dia sebut pula interestnya sekian-sekian, jadi 120,000 semuanya. Maka di sana perlulah kita ambil ini, innamal a'malu binniyat. Kalau kita beli, niat beli, dan kita niat tu riba, tu bunga, maka jadi haramlah jual beli kita seumur hidup. Tapi maka di situlah kita kena betulkan niat. Jangan aku tak niat beli, aku niat tukar barang. Beli dekat orang kapi, ya. Aku tak niat beli, aku niat tukar barang. Dia bagi barang kat aku bayar 120,000 kat dia, bulan-bulan 1,000. 120 bulan habis. Habislah tukar barang ni. Jangan niat beli. Kalau niat beli jadi riba, berdosa. Itu kata innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kiaskanlah dengan yang lain-lain, ya. Baik, wallahu a'lam. Jadi kita berhenti sekat dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya dari Abu Mukminin Bunda Abdillah ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wallahu a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum وما ربنا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.